cakap saya orang miskin, jadi saya anak-anak dan saya harap memang setiap tahun dapat macam tu, dan saya doakan untuk rakyat Malaysia supaya boleh sumbang lagi untuk kami. So, bos berapa kawan? Dia kata setahun sekali aja saya makan daging. Barulah dapat pensiun. Muhasabah. Kalau kita tak buat korban ni, kena muhasabah banyak-banyak. Bab dunia kita tak pernah berkira. Beli kereta nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli handset nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli rumah buat renovation, bukan Melayu lah kalau beli rumah tak buat renovation, tak pernah berkira. Korban kita berkira mana kita nak letak muka kita. Allah tak pernah berkira kepada kita nikmat dia. Allah tak pernah berkira kepada kita rezeki dia. Jangan jadi orang yang berkira kepada agama. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah bulan ni. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah. Buat korban. Syiar Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan sehinggalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan ibadah korban. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat di luar sana yang bersama-sama dalam siaran langsung di Facebook Community We Love Korban. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan di atas kesudian bersama-sama dalam perkongsian ilmu pada petang ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, di sebelah saya, di sebelah skrin saya ini adalah panel jemputan kita adalah Ustaz Mat Hakim bin Taman selaku pengarah Yayasan Al-Baghdadi, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan tajuk kita iaitu kisah korban Qabil dan Habil. Baik, sebelum kita meneruskan, marilah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita sebentar tadi mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang telah pun bersama-sama dalam rancangan ataupun siaran langsung pada petang ini ataupun siaran rakaman, saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan lakukan 3 perkara: tekan button like, komen dan share. Kongsikan live ini kepada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kerana button yang ketiga ini adalah button kira panggil button keramat tuan-puan. Sebab apa tuan-puan, bila tuan-puan kongsikan perkongsian ilmiah ini, sesiapa yang mendapat manfaat daripada perkongsian pada petang ini, tuan-puan pun mendapat ganjaran ataupun dapat bahagiannya, dapat bahagian pahalanya. InsyaAllah tuan-puan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada petang ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam FB Live Community We Love Korban dalam membicarakan berkenaan dengan topik ibadah korban. Sesi pada hari ini tidak lain tidak bukan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mat Hakim bin Taman selaku pengarah Yayasan Al-Baghdadi, yang mana pada petang ini tajuknya adalah kisah korban Qabil dan Habil. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi kepada soalan yang pertama. Ustaz, boleh Ustaz? Ready? Ready, insyaAllah. Baik, soalan yang pertama, bolehkah Ustaz kongsikan secara ringkas berkenaan dengan kisah Qabil dan Habil? Mungkin ada pendengar kita yang kurang tahu berkenaan dengan kisah ini, ataupun kita, kalau yang dah tahu, kita refresh semula berkenaan dengan kisah Qabil dan Habil ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Ahmad.
dan juga sahabat-sahabat penonton dan juga follower komuniti Will Korban yang berada di seluruh Malaysia bahkan di seluruh dunia. Alhamdulillah pada petang Jumaat yang barakah ini, petang selepas kita menunaikan solat asar, insyaAllah saat dan waktu yang dimakbulkan doa waktu lepas asar petang Jumaat ni. Jadi marilah kita sama-sama dalam satu majlis ilmu ni kita banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa sahaja hajat kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan terima kasih kepada komuniti Will Korban. Ini kali kedua Ustaz buat secara live dan diberi kesempatan untuk berbincang-bincang, bersembang-sembang secara santai pada petang ini dengan tajuk kisah sejarah yang sangat popular yang mungkin daripada kecil dulu kita dah pernah dengar dah kisah Qabil dan Habil ni. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada petang ini sedikit sebanyak dapat merefresh balik apa yang kita sudah tahu dan apa yang mungkin Ustaz kongsikan agak kita banyak lebih kepada tadabbur lah ataupun kita melihat pengajaran-pengajaran. Dan dalam konteks kisah Qabil dan Habil ni kita tahu bahawa ia merupakan kisah anak Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi Ustaz sempat merujuk beberapa rujukan ya. Rupanya kisah Qabil dan Habil ni banyak dibicarakan oleh para ulama tafsir ya. Ada yang membincangkan sebab dalam Al-Quran dalam Al-Quran kisah Qabil dan Habil ni dicatat dalam Al-Quran. Jadi sesuatu perkara yang dicatat dalam Al-Quran itu adalah satu perkara yang bukan main-main. Dia adalah sangat penting, penuh dengan mesej yang kita perlu pelajari. Ya, dalam surah Al-Ma'idah daripada ayat 27 hingga ke 21 kalau kita boleh rujuk dalam Al-Quran ya. Ustaz bacakan dia punya terjemahan dia. Okay. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, yakni Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang daripada mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, ni yang berkata ni yang kalau dalam tafsir dan terjemahan tu Qabil lah. Aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yakni Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, kerana itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Jadi dalam ayat Quran ni, kalau ikut yang asalnya, dia tak adalah nama Qabil dan Habil. Sebab itu para alim ulama tafsir, dia banyak merujuk kisah-kisah Israiliyat. Jadi nama Qabil dan Habil tu dalam cerita Israiliyat memang ada. Jadi ayat Al-Quran ini disokong oleh satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dibunuh jiwa secara zalim kecuali atas anak Adam yang pertama, kerana dia adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Jadi dalam konteks cerita Qabil dan Habil ni, Ustaz tak cerita tentang isu yang negatif lah, seperti macam pembunuhan dan sebagainya, walaupun itu adalah kisah yang disebut dalam Al-Quran itu. Jadi kisah Qabil dan Habil ni, Qabil ni dia kalau mengikut setengah riwayat Qabil ni dia ada
adik kembar dia adik kembar dia yang bernama Iklimah. Jadi Qabil dan Iklimah ni menurut setengah riwayat ia dikandung sewaktu Nabi Adam di syurga. Okey. Sebab itu mereka ini bila lahir di dunia, mereka ini dikurniakan Allah SWT. Qabil dikurniakan wajah yang handsome, yang cantik, yang handsome, dan manakala adik kembarnya Iklimah dikurniakan Allah SWT wajah yang jelita, yang cantik. Manakala Habil pula, saudara kembarnya iaitu Layuda. Habil ni pula dia biasa-biasa, tak adalah ni kan, tapi dia muka biasa-biasa je. Jadi kembar ni pun dia wajahnya tidak secantik kakaknya Iklimah tu. Okey. Jadi mereka ini daripada waktu remaja, okey, daripada waktu remaja telah diberi amanah oleh Nabi Adam, okey, untuk melakukan kerja-kerja yang kerja-kerja yang boleh mendatangkan hasil, di mana Qabil ini kalau ikut riwayat yang sangat masyhur, Qabil ni jadi seorang petani, manakala Habil ni dia seorang penternak. Okey. Jadi Qabil ni dengan sifat dengan sifat kasar ni kita ambil pengajaran lah, ya. Kalau mengikut riwayat ni, Habil ni dia jadi petani, rupanya pekerjaan Habil ni dia seorang penternak. Okey. Rupanya kalau kita tengok sunnah Rasulullah SAW, ya, dan juga para nabi, banyak yang ditarbiah oleh Allah SWT sebagai penggembala kambing lah, ya. Jadi kalau kita tengok sifat Habil ni, dia sangat penyabar, sangat lemah lembut. Memang dia sesuai dengan kerjaya dia sebagai seorang penternak. Manakala Qabil ni, dia sifat dia agak kasar, dan pekerjaan yang sesuai dengan dia ni ialah pekerjaan pertanian. Mungkin ada kajian yang boleh menyokong perkara ini, di mana adakah sifat dan sikap seseorang itu dipengaruhi oleh pekerjaannya. Okey. Apabila mereka telah menjejak dewasa, maka berlakulah apa yang dikatakan sebagai ialah bila remaja ni naik ke dewasa, timbul naluri kemanusiaannya, inginkan hidup berpasangan. Maka oleh kerana Qabil ni dilihat adik kembarnya tu lebih cantik berbanding dengan pasangan ataupun pasangan kembar Habil, maka di situ Qabil meminta izin, dengan Nabi Adam untuk mengahwini adik sekembarnya sendiri, ya. Tapi pada waktu itu syariat pada masa itu tidak membenarkan perkahwinan itu berlaku di antara adik kembar. Dia kena cross, ya. Dia kena cross. Bila macam kalau kita sekarang ni tak boleh tidak boleh berkahwin sesama mahram, sesama mahram. Jadi pada waktu itu memang syariat tidak membenarkan perkahwinan itu sesama kembarnya. Jadi kena cross. Qabil kena ambil Layuda, Habil kena ambil Iklimah. Maka Qabil dengan sifat panas barannya, dengan sifat kasarnya, dia menolak, dia menolak apa yang disarankan oleh ayahandanya, iaitu Nabi Adam. Maka diperintahkanlah oleh dipendekkan cerita, diperintahkan oleh Nabi Adam supaya mereka ini buat ibadah korban, ibadah korban. Jadi ibadah korban tu kalau ikut di sini ialah Qabil dia mempersembahkan ataupun mengorbankan hasil-hasil pertanian, dan juga Habil dia kena mengorbankan binatang-binatang ternakannya. Jadi dipendekkan cerita lagi, okey, Habil dia memberi
membuat korban binatang ternakan yang segar, yang sehat, ya, yang besar haiwannya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Qabil pula dia mengorbankan, mempersembahkan hasil-hasil tanaman yang kurang elok, yang kurang elok, yang mungkin kalau nak dijual pun dah tak laku, ya, sebab mungkin mereka percaya bahawa yalah, Allah bukannya makan benda tu, jadi nak buat apa bagi benda yang terbaik. Ya, sedangkan sepatutnya bila kita nak mengorbankan sesuatu ataupun kita buat ibadah kepada Allah SWT, sepatutnya kita mempersembahkan ataupun kita melakukan secara yang lebih baik. Jadi rentetan daripada kisah itu, ya, dibawalah haiwan dan juga sayur-sayuran pertanian ni dibawa ke atas sebuah bukit ataupun gunung untuk dipersembahkan pada Allah SWT. Jadi ada setengah riwayat kata ditunggulah 3 hari untuk melihat sama ada ataupun korban siapa yang diterima, maka dia akan apa kehendak ataupun keputusan Qabil untuk mengahwini Ikrimah tadi dibenarkan. Jadi nak tengok kalau Allah izin, maknanya Allah akan terima ibadah korban Qabil tu. Tapi kalau korban Habil dalam bentuk haiwan tadi diterima Allah Subhanahu Wa Taala, maka Habil lah yang layak untuk menikahi ataupun menikahi Ikrimah. Jadi kisah daripada ini dipendekkan cerita, maka Allah menerima korban Habil, iaitu menerima persembahan haiwan ternakan. Manakala ibadah korban Qabil ditolak oleh Allah SWT, sehinggalah menjadikan Qabil rasa tidak puas hati. Jadi tidak puas hatinya Qabil ni dia ada 2 sebab. Satu sebab tadi dia punya hajat untuk mengahwini adik kembarnya tu tidak dipersetujui, tidak persetujui. Yang kedua, ibadah korban pula tak diterima. Jadi 2 perkara ini menyebabkan dia sangat emosi, dia sangat tidak berpuas hati, dia rasa Allah menyebelahi Habil, ayahnya pun menyebelahi Habil, maka dengan hasutan iblis dan syaitan, maka dia pun kalau ikut dalam firman ni, dia telah berazam untuk membunuh si Habil ni kerana tidak puas hati, tidak puas hati kerana 2 sebab tadi itulah. Satu sebab korbannya tidak diterima, dan yang kedua dia punya hajat dia untuk mengahwini Ikrimah ni tidak dipersetujui oleh ayandanya Nabi Adam dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu serba ringkaslah berkaitan dengan kisah pengorbanan Qabil dan Habil. Tapi ada yang Ustaz akan share nanti dari sudut hikmah-hikmah daripada kisah pengorbanan ini. Itu tadi dia punya kisah secara sepintas lalulah, dan saya fikir penonton-penonton, pendengar pun sudah sedia maklum dengan kisah ini. Wallahualam untuk soalan pertama. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Mak Hakim di atas perkongsian untuk soalan yang pertama, kupasan soalan pertama. So, apa benda yang kita dapat antaranya banyaklah. Antaranya kadang-kadang kita tak tahu. Rupanya sebelum ni kita tahu Qabil dan Habil ini peristiwanya adalah segi korban. Tapi yang poin yang menariknya adalah pekerjaan. Pekerjaan Qabil dan Habil ini, yang mana Qabil ini petani. Betul. Habil penternak. Penternak, betul. Penternak itu adalah bila maksudnya memerlukan sifat kesabaran yang sangat tinggi. Betul. Baik, Alhamdulillah. So seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Boleh tak Ustaz kupaskan sedikit berkenaan dengan kisah Habil dan Qabil dengan ibadah korban yang dilaksanakan sekarang ini dan juga pengajaran kisah Qabil dan Habil? Boleh tak, silakan. Baik. Jadi kalau kita tengok daripada kisah Qabil dan Habil tadi,
mungkin inilah rentetan daripada kenapa ibadah korban tu dia yang diterima oleh Allah SWT tu korban yang melibatkan benda yang bernyawa. Secara logiknya lah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini hikmah dari peristiwa korban Qabil dan Habil tadi tu, kita tengok bahawa sebenarnya mesej yang nak disampaikan oleh Allah SWT dalam kisah ni tadi ialah perselisihan antara adik-beradik. Yang ini walaupun kita tengok kisah tu kisah Qabil dan Habil, tetapi perselisihan adik-beradik itu akan ada sampai bila-bila. Sebab itulah kalau kita tengok dalam masyarakat kita, adik-beradik bergaduh kerana harta warisan, adik-beradik gaduh sebab tak nak jaga mak ayah kan. Banyak kita dengar cerita pergaduhan tentang adik-beradik. Jadi kita kena berhati-hati bahawa mesej yang disampaikan dalam Al-Quran ni pasti akan berlaku sampai bila-bila, sampai hari kiamat perselisihan tu. Jadi yang kedua, pergaduhan disebabkan wanita. Ini kita ambil dia punya hikmah lah. Banyak punca-punca pergaduhan, punca-punca fitnah disebabkan oleh kaum wanita. Jadi pendengar dan penonton kaum wanita jangan kecil hati, sebab rancangan ni kami dua-dua kaum Adam. Jadi ini yang dikisahkan daripada Al-Quran lah. Kemudian yang ketiga yang kita lihat kat sini, Qabil tadi tu dia terlanjur jatuh cinta dengan Iklimah. Sebab tu dalam syariat kita ni, bila kita ada anak, bila dah naik ke remaja, jadi sebelum apa-apa berlaku, sebelum terlanjur bercinta dan sebagainya, jadi menjelang umur 10 tahun, 12 tahun tu mesti sudah diasingkan dia punya tempat tidur. Ini pengajaran yang sangat kita kena ambil perhatian lah dari segi diambil daripada kisah tadi tu. Kemudian antara yang menarik lagi daripada kisah ni juga, selalunya wanita cantik ataupun lelaki yang kurang handsome ni, sebab dia handsome tak handsome ni dia subjektif, macam Ustaz Ahmad ni dia kira kategori handsome lah. Tapi selalunya kalau lelaki yang kurang handsome ni, selalunya dia dapat wanita yang cantik. Selalunya dia dapat wanita. Sebab itulah kenapa Habil yang tidak berapa handsome tadi tu, dia dipasangkan dengan Iklimah. Dan selalunya begitulah, selalu berlaku begitu. Kalau kita tengok isterinya lawa tapi suaminya biasa-biasa je kan. Jadi ini pun salah satu benda yang menarik untuk kita perhatikan, walaupun jodoh pertemuan tu di tangan Allah SWT. Dan ada ulama tafsir daripada tafsir Al-Qurtubi, dia kata anak Nabi Adam ni dia tak kahwin adik-beradik, dia kahwin dengan anak jin. Ini salah satu pendapat lain lah dalam tafsir. Sebab itu kisah ni mengikut ulama tafsir dia ada banyak dia punya pendapat-pendapat dia. Cuma daripada soalan Ustaz tadi tu, kita direct to point, bagaimana kita nak kaitkan pengorbanan. Sebab itulah kenapa kita sekarang ini bila kita nak buat ibadah korban, kita kena mengorbankan sesuatu yang bernyawa. Dan haiwan korban iaitu kambing dan lembu ni ialah benda yang bernyawa. Okey? Jadi memang itu yang disyariatkan kepada kita, dan sebab itulah dalam kita berkorban ni dia ada dua faktor sebenarnya. Dua faktor yang mempengaruhi sesuatu ibadah korban itu diterima ataupun tidak. Yang pertama ialah faktor niat dan keikhlasan. Sebab itu tadi kisah Qabil dan Habil tadi tu, dia niat buat ibadah korban tu, kalau Qabil dia niat dia tu tak berapa betul niat dia tu. Memang tak betul lah, dia tak ikhlas kepada Allah SWT. Sedangkan Habil tadi tu dia memberi persembahan ibadah korban haiwan tadi tu dengan niat yang ikhlas. Sebab itu dia nak berikan yang terbaik. Jadi dalam kita nak buat ibadah korban ni, okey, antara banyak soalan-soalan yang selalu ditanyakan kepada komuniti wilayah korban.
Dan kalau kita tengok dalam dalam internet pun banyak ditanya, mana yang lebih baik, korban dalam negara ke korban di luar negara, korban lembu ke korban kambing, satu ekor ke satu bahagian. Jadi benda-benda pertanyaan-pertanyaan ini selalu dipertanyakan, ya. Jadi sebab itu bila kita nak buat ibadah korban, pertama sekali tengok niat kita. Okey, niat kita tu apa? Kalau kita niat lillahi ta'ala, okey, kita berilah yang terbaik. Bila kata terbaik tu maksudnya apa yang kita mampu. Kalau kita mampu seekor lah. Kalau kita mampu buat ibadah korban dalam negara, kita buatlah ibadah dalam negara. Kalau kita rasa kita mampu untuk buat ibadah di luar negara, kita buat ibadah luar negara. Sebab setiap orang itu Allah bagi kemampuan berbeza-beza, Allah bagi hajat yang berbeza-beza. Jadi buatlah yang terbaik. Satu, niat. Niat, ya, faktor niat. Yang kedua ialah faktor fizikal ataupun benda yang nak dikorbankan tadi tu. Ya, tadi niat satu. Jadi bila nak korban ni, dia satu kena niat. Niatnya kena betul, niatnya kena ikhlas kerana Allah SWT. Dan korbannya tu, okey, kita nak korban apa? Kalau kita mampu seekor kambing, kita buatlah seekor kambing. Kalau kita tak mampu seekor kambing, okey, seekor lembu. Terbalik pula, ya. Tak kisahlah. Maknanya apa yang kita mampu, kita cuba berikan sesuatu yang terbaik pada Allah SWT. Hakikatnya sebenarnya rezeki yang kita dapat, ya, gaji yang kita dapat, hasil usaha kita yang kita dapat itu pun daripada Allah SWT. Dan ibadah korban ataupun daging korban itu sendiri Allah tak ambil pun. Dia macam mana, ya? Maknanya korban tu daripada kita, okey? Niatnya kerana Allah Ta'ala, tapi manfaatnya tu sebenarnya untuk sesama manusia, untuk sesama kita. Jadi itulah dua faktor yang kita kena ambil perhatian yang sangat-sangat dalam kita buat ibadah korban ni supaya ibadah korban kita diterima. Satu tadi faktornya ialah niat kita. Yang kedua, ibadah korban, haiwan yang kita nak korbankan itu mestilah haiwan yang terbaik. Sebab itu dalam syarat-syarat sah ibadah korban tu, haiwannya mesti cukup umur dia, cukup sehat sifat dia. Sebab itu ulama-ulama telah memberi panduan kepada kita untuk melaksanakan ibadah korban dengan yang cara yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Perkongsian yang sangat bermanfaat, yang mana antara yang kita boleh dapat, antaranya first kali pengajaran daripada peristiwa Qabil dan Habil ini, puncanya adalah antaranya di atas perselisihan ataupun perselisihan faham di antara adik-beradik. Itu yang pertama lah. Yang kedua, faktor wanita. So benda tu kita kena berhati-hatilah. Sangat kena hati-hati. Dan yang pengajaran daripada ibadah korban pula, yang first kali kita, apa benda yang kita kena buat adalah kita kena niat lah. Niat tu kena ikhlas. Jangan niat sebab nak dapatkan rumah dan sebagainya. So niat kita kena ikhlas, lillahi ta'ala. Tujuan kita korban itu adalah untuk kita korbankan kepada untuk lillahi ta'ala, untuk Allah SWT. Dan yang kedua adalah haiwan ternakan. Jangan nak korbankan ayam. Ayam tak termasuk lah. So antaranya kambing, lembu, unta dan sebagainya. So dan haiwan tersebut mestilah haiwan yang cukup sifat ataupun sihat. Jangan haiwan tu ada demam, sakit dan sebagainya kan. Itu tak boleh lah. So itu antara yang kita kena tengok lah. Betul. Benda yang kita akan dapat pelajaran dalam peristiwa Qabil dan Habil. InsyaAllah Ustaz, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Ini kadang-kadang ramai yang confused. Boleh ke tidak? Betul ke betul ni kan? Betul ke tak betul ni benda yang kita dah buat ni? Soalan dia apa? Bolehkah penyembelihan haiwan korban diniatkan sekali dengan akikah? Dipersilakan Ustaz. Okey, ini soalan yang sangat familiar, tapi sebelum tu Ustaz nak sambung sikit tentang soalan kedua tadi, di mana bila kita buat ibadah korban tu, okey, kita kena merasakan bahawa kita ni mengorbankan sesuatu. Kalau kita rasa kita buat ibadah korban tu macam tak ada perasaan kan, walaupun dari segi syariatnya, dari segi fiqahnya dia sah, tapi dia
nilai di sisi Allah SWT tu dia tidak sama tidak sama apabila kita mengorbankan sesuatu tu kita rasa berat, kita rasa macam inilah duit yang aku ada kan, inilah duit yang aku ada untuk bayar bil utility contoh kan, inilah duit yang aku ada untuk barang dapur, itulah yang kita keluarkan untuk buat ibadah korban. Dia nilainya sangat berbeza dengan kita alah RM320 je, bayar je lah dekat wilayah korban kan. Dia berbeza di sisi Allah SWT dari segi nilai perasaan kita mengorbankan sesuatu tu. Okey. Tentang soalan yang ketiga tadi sebenarnya banyak juga ditanyakan oleh oleh masyarakat kita, walaupun soalan tu sudah dijawab ya dalam dalam laman web Jabatan Mufti pun yang saya rujuk ni pun dah ada, boleh tengoklah nanti kat situ secara detailnya. Dari segi hukumnya memang boleh ya, walaupun ulama dia ada berbagai pendapat lah, sebabnya dia macam ni. Kalau tengok dia punya hukum asal, ibadah korban tu hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad tu apa? Sunat muakkad tu ialah sunat yang hampir kepada wajib. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, okey, dalam mazhab Hanafi ibadah korban tu wajib. Ibadah korban tu wajib berdasarkan daripada hadis Rasulullah lah yang masyhur, siapa yang tidak melakukan ibadah korban jangan mendekati tempat ibadah tu kan. Jadi itu menjadi sumber kepada mazhab Hanafi kenapa diwajibkan ibadah korban tu. Tapi kita mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad, manakala akikah itu juga hukumnya adalah sunat muakkad. Jadi kalau ikut dalam perbincangan ulama pun banyak berbincang tentang hukum boleh ke tak boleh ke. Dia kalau ikut yang Ustaz sempat buat rujukan di sini, yang dibolehkan itu ialah jika kita buat ibadah korban dan akikah disekalikan tu kalau merujuk kepada korban unta dan juga lembu. Maksudnya boleh disekalikan. Sebabnya kalau ikut hadis Rasulullah di sini yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami telah melakukan korban bersama-sama Rasulullah pada tahun Hudaibiyah dengan unta yang dikongsi dengan 7 bahagian dan lembu yang dikongsi dengan 7 bahagian. Jadi yang ini boleh kita sekalikan niatnya dengan akikah ya. Jadi bolehlah rujuk ke Jabatan Mufti punya tu, detail dia punya perbincangan dan huraian. Kita nak jimatkan masa. Hukumnya memang boleh, cuma kalau boleh, sebab dia akikah ni dia start daripada anak lahir tu sehingga akil baligh. Kalau akil balighnya tu usia 12 tahun, maka dia ada masa 12 tahun tu untuk dia buat akikah. Sedangkan ibadah korban ni dia 4 hari tu je. Hari 10 Zulhijjah hinggalah 3 hari tasyrik tu. Maknanya 4 hari saja yang disunatkan untuk buat ibadah korban. Manakala akikah ni masanya panjang lagi. Jadi kalau contoh kita memang golongan yang kurang mampu, rezeki yang ada tu memang boleh untuk korban, sekalikan dengan akikah. Kebetulan mungkin baru dapat baby bulan ni baru dapat baby. Jadi bolehlah sekalikan ya, niatkan sekali untuk kita buat akikah dan korban. Tapi sebaik-baiknya ramai ulama menyebut sebaik-baiknya asingkanlah korban, akikah. Insya-Allah kalau kita niat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan bagi rezeki. Sebab itu dalam perkongsian yang banyak dikongsikan dalam program live bersama Wilayah Korban ni, bagus Wilayah Korban ni sebab dia bukan mengajak orang buat ibadah korban je. Dia mengedukasikan mendidik masyarakat dengan kesedaran-kesedaran yang baru, sebab dia masih ramai lagi yang belum dan tidak merasakan bahawa ibadah korban tu satu yang penting. Sedangkan ibadah korban tu adalah salah satu daripada cara-cara untuk kita nak mendekatkan diri pada Allah SWT.
ya, dan niat kita korban kerana Allah SWT, insya-Allah ya, lepas kita buat ibadah korban tu, kita banyak-banyaklah berdoa. Mudah-mudahan apa sahaja hajat kita tu akan Allah kabulkan, akan Allah sempurnakan ya hajat-hajat kita. Sebab kita memang hidup ni bergantung pada Allah SWT. Apatah lagi dalam tempoh PKP yang mencabar ni, ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang ada masalah bisnes, ramai yang macam-macam masalah, yang tak boleh nak belajar, tak masuk universiti pun tak tahu bila, periksa SPM pun kena tangguh lagi dan sebagainya. Jadi masalah-masalah ini sebenarnya kalau kita pulangkan kepada Allah SWT, dengan kita mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan ibadah korban ni, insya-Allah Allah akan bukakan pintu-pintu, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu barakah, pintu-pintu syurga dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan kehidupan kita. Jadikanlah ibadah korban ni satu wasilah, satu jalan untuk kita menyelesaikan masalah kehidupan kita. Kita tahu bahawa ujian yang Allah berikan kepada kita ini telah diukur, telah diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala penyelesaiannya juga ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembalikan je lah, daripada kita duk fikir jadi stres, ada yang nak bunuh diri, ada yang masuk hospital disebabkan kemurungan dan sebagainya. Apa kata kita buatlah ibadah korban. Kalau kita tak mampu buat ibadah korban dalam negara, buatlah di luar negara. Sebab community wilayah korban memang dia ada sediakan. Siapa yang ada kemampuan buat dalam negara, silakan. Boleh rujuk dalam website wilayahkorban.com. Dalam tu ada, dalam negara boleh, luar negara pun boleh. Jadi ikut kemampuan masing-masing. Yang pastinya bila kita nak buat ibadah korban, kita kena rasakan, inilah ya Allah, inilah rezeki yang kau berikan pada aku, inilah yang aku nak korbankan balik, korbankan balik di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa hubungi semua affiliate dan juga wakil-wakil ibadah korban, community will korban yang telah berpengalaman selama 14 tahun. Jadi pendengar-pendengar, jangan risau, jangan ragu. Kita punya tim insya-Allah telah berpengalaman mengendalikan ibadah korban di dalam negara dan di luar negara. Jangan ragu, jangan lagi cepat kita buat ibadah korban sebenarnya lagi bagus. Jangan tunggu, walaupun ibadah korban tu yang disunatkan ialah pada 4 hari pada bulan Zulhijjah tu. Tapi oleh kerana kita nak buat ibadah korban tu di luar negara, dan kita kalau nak buat ibadah korban dalam negara pun kita kena tembah lembu lebih awal dan sebagainya. Jadi persiapan itu kita kena hendaklah daripada awal, daripada awal. Dan insyaAllah bila kita buat korban hari ni, ambil kesempatan, hari ni hari Jumaat, hari yang sangat barakah, petang selepas asar pula tu, doa mustajab pula tu, buat ibadah korban hari ini, sebab nilainya tu di sisi Allah SWT akan lebih berganda. Dan daripada tarikh kita buat ibadah korban tu sehinggalah nanti sampai ke hari tasyrik, hari raya Aidil Adha nanti, sepanjang itu doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, sebagai jawapan kepada soalan yang ketiga. Baik, alhamdulillah. Sangat-sangat banyak antipati ataupun perkongsian yang dikupaskan oleh Ustaz Ahmad Hakim tadi. Antara yang saya boleh simpulkan secara ringkas, yang pertamanya, penonton yang menonton siaran langsung pada petang ini, apa benda yang kita nak buat, first kali kita kena niat. First kali kita kena niat, dan niat kita mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kedua, haiwan korban itu haiwan yang sihat. Dan yang kedua, untuk soalan yang ketiga tu, memang dibenarkan untuk kita diniatkan sekali untuk ibadah korban dan akikah, tetapi yang sebaiknya kita asingkan. Betul. Asingkan. Afdal, yang terbaik di sisi Allah SWT kita asingkan lah. Asingkan, betul. Sebab apa? Korban ini 4 hari je. Akikah selain daripada 4 hari tu, boleh buat. Tempoh itu panjang untuk kita laksanakan ibadah akikah di luar waktu ibadah korban. InsyaAllah
Terima kasih kepada Ustaz Mat Hakim di atas perkongsian pada petang ini, dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat di luar sana yang tercari-cari kat mana ataupun tempat mana yang boleh melaksanakan ataupun melaksanakan ibadah korban ini. Perempuan sangat mudah sekarang ini, semuanya di hujung jari. Perempuan hanya tekan link di bawah, tekan sahaja link di bawah. InsyaAllah di link tersebut akan memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Baik, sebelum saya akhir program kita pada petang ini, saya nak menjemput sekali lagi Ustaz Mat Hakim untuk membacakan doa penutup majlis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan kepada ibu bapa kami, dosa yang kami lakukan kepada pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, kepada jiran tetangga kami, kepada saudara mara kami dan juga saudara-saudara seagama kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan satu pun zarah daripada dosa-dosa yang ada pada diri kami ini, melainkan kau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau jadikan dosa-dosa kami ini sebagai penghalang hidayah, penghalang rezeki, penghalang rahmat daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau berilah rahmat-Mu, Engkau berilah kesihatan, Engkau berilah kejayaan dan kelimpahan rezeki kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah korban, sama ada bersama komuniti wala korban ataupun di mana sahaja mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau berilah Kau tunaikanlah hajat-hajat mereka ya Allah yang telah menunaikan ibadah korban kepada-Mu ya Allah, kerana-Mu ya Allah. Kau berilah limpah dan rahmat kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah korban pada tahun ini ya Allah, Kau permudahkan rezeki mereka ya Allah. Kau berilah hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka dapat kesedaran, dapat hidayah daripada-Mu dan dapat kemampuan daripada rezeki yang Kau berikan kepada mereka untuk mereka menunaikan ibadah korban di masa-masa akan datang ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika nabna wa alaikal masir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita telah pun selesai membacakan doa supaya supaya bacaan doa kita, majlis kita pada petang ini diberi kelancaran dan doa-doa yang dipohon diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, so jangan lupa tekan link di bawah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan ibadah korban bersama We Love Korban. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, itu sahaja perkongsian kita pada petang ini. Semoga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Siapakah yang boleh diwakilkan sekiranya tuang punya korban tak dapat balik? Dia tak boleh nak balik. Nak gerbang di Pasir Putih. Tuang gerbang ada di KL Lumpur. Bang sibuk tak boleh nak balik. Jadi nak suruh siapa korban yang sembelih sini? Lah manalah aku tahu dah kampungmu. Mu carilah sendiri siapa-siapa pun. Faham lagi? Adalah orang urus. Tak mesti orang sembelih, orang masuk korban, dia yang sembelih. Kadang-kadang dia ada kerja. Sayyidina Ali kata, aku pernah diwakil oleh Nabi. Nabi ada tugas, wakil aku suruh sembelih unta. Nampak tak? Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala budni. Pernah Nabi dulu mewakilkan aku supaya aku menguruskan sembelih unta korban Nabi. Boleh. Jadi kita tanya orang sini, ada orang menguruskan korban ke tak? Jadi kita duduk Kuala Lumpur tak balik. Bang, kirim duit lah. Berapa? 600 sebahagian. Kita kirim duit. Kemudian kita wakil dua perkara. Yang pertama, saya wakil kepada awak membeli hayawan korban saya satu bahagian. Faham? Yang kedua, saya wakilkan pihak pengurusan untuk menyembelih hayawan korban. Baru jadi sah. Faham lagi? Jangan masuk seorang. Niat dok sekarang. Wakil kita jadi dok sah. Dia cakap saya orang miskin, jadi saya anak-anak dan saya harap memang setiap tahun dapat macam tu, dan saya doakan untuk rakyat Malaysia supaya boleh sumbang lagi untuk kami. So, bos apa kawan? Dia kata setahun sekali aja saya makan daging. Dapat dari sini. Muhasabah. Kalau kita tak buat korban ni, kena muhasabah banyak-banyak. Bab dunia kita tak pernah berkira. Beli kereta nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli handset nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli rumah buat renovation, bukan Melayu lah kalau beli rumah tak buat renovation. Tak pernah berkira. Korban kita berkira, mana kita nak letak muka kita. Allah tak pernah berkira kepada kita nikmat dia. Allah tak pernah berkira kepada kita rezeki dia. Jangan jadi orang yang berkira kepada agama. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah bulan ni. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah. Buat korban. Syiar Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan sehinggalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan ibadah korban.